Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Hatika binti Wan Hamad, nombor matrik 047437 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah Kehakiman semester 8. Yang berhormat Ustaz Abdul Halim bin Awang atau Sulong. Tajuk saya yang saya akan bentangkan iaitu penarikan penyaksian sebelum pemutusan hukum. Okey, konsep kesaksian. Saksi merupakan orang yang mengetahui atau melihat sesuatu peristiwa dan boleh memberi keterangan di dalam perbicaraan. Fuqaha juga mentakrifkan sebagai pemberitahuan yang bersifat benar tentang hak atau kepentingan orang lain yang disampaikan. Saksi menurut undang-undang iaitu berdasarkan konsep al-bayyinah dan al-syahadah. Apa itu al-bayyinah dan al-syahadah? Al-bayyinah iaitu suatu nama bagi segala yang boleh menjelaskan dan menunjukkan kepada kebenaran. Manakala al-syahadah iaitu suatu perkhabaran tentang sesuatu lafaz yang khusus, iaitu lafaz asyhadu yang bermaksud aku naik saksi atau aku bersaksi. Justru itu, saksi amat penting dalam setiap perbicaraan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Seterusnya, syarat-syarat kelayakan menjadi saksi. Yang pertama, Islam. Islam, seorang yang kafir tidak diterima untuk menjadi saksi. Yang kedua iaitu Muslim dan baligh. Kanak-kanak dan hamba tidak boleh diterima untuk menjadi saksi. Seorang yang adil iaitu seorang yang meninggalkan dosa besar dan tidak berterusan dengan dosa-dosa kecil. Yang keempat iaitu menjaga maruah. Menjaga maruah sangat penting dalam menjadi saksi, kerana sekiranya seseorang itu tidak memiliki sifat malu, maka mereka akan melakukan apa sahaja tanpa segan silu. Yang kelima iaitu tiada tomahan. Tiada tomahan, mestilah seorang yang tiada tomahan. Sekiranya ada tomahan, maka kesaksiannya akan ditolak kerana akan menimbulkan keraguan pada penyaksiannya. Yang keenam, boleh melihat. Imam Syafi'i menerima saksi buta jika pensabitan itu semasa ia masih melihat, kerana setiap kes mestilah dilihat sebagai pembuktian. Bilangan saksi. Hukuman hudud yang melibatkan keterangan dalam kes zina tidak boleh diterima melainkan 4 orang saksi lelaki. Yang kedua, dakwaan seorang yang dikenali sebagai seorang kaya namun dia telah menjadi papa tidak boleh diterima kecuali disokong oleh 3 orang saksi lelaki. Contohnya seperti pengakuan seorang papa dalam pungutan zakat. Yang ketiga, keterangan seorang lelaki yang adil layak diterima dalam melihat anak bulan Ramadan. Namun, dalam melihat anak bulan Syawal, keterangan 2 orang lelaki yang adil adalah layak diterima. Yang seterusnya, keterangan seorang lelaki mencukupi dalam keadaan-keadaan seperti keterangan seorang guru terhadap anak muridnya, keterangan seorang pakar dalam melihat barang-barang rosak dan sebagainya. Yang seterusnya, keterangan seorang perempuan adalah layak diterima jika perlu, kecuali dalam kes hudud. Keterangan seorang perempuan layak diterima dalam perbicaraan mengenai wanita seperti perbidanan, penyusuan dan sebagainya. Di dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi, syahadah diberi oleh 2 orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Okey, seterusnya, penarikan penyaksian sebelum pemutusan hukum. Penarikan penyaksian sebelum pemutusan hukum adalah saksi boleh menarik kembali keterangan mereka dengan menyangkal diri mereka sendiri sebagai kesaksian yang mereka lakukan atau mendakwa kesalahan mereka di dalam perbicaraan. Okey, kes pembatalan perakuan dan kesannya. Mengikut majoriti ulama, sekiranya saksi menarik diri sebelum pemutusan hukum, maka tidak dibenarkan untuk memberikan penghakiman ke atas kesaksian mereka. Yang kedua, kembalinya saksi setelah dikeluarkannya keputusan dan sebelum hak yang diadili telah dipenuhi. Hukuman seperti hudud dan kisos tidak dibenarkan untuk menunaikannya
kerana hudud bagi mengelakkan daripada sebarang keraguan. Namun berbeza dengan harta kerana dalam perbicaraan harta dapat dipaksa dengan mewajibkan kedua saksi dalam penyaksiannya. Yang ketiga, sekiranya saksi kembali setelah memenuhi hak yang diadili, maka dalam hal ini penghakiman tidak dibatalkan dan saksi tidak wajib melakukan apa-apa sama ada yang dibuktikan berbentuk harta ataupun hukuman kerana penghakiman telah diselesaikan, iaitu dengan memenuhi orang yang disabit kesalahan dan mencapai hak yang sepatutnya. Tanggungjawab saksi untuk kembali memberi keterangan. Yang pertama, sekiranya saksi-saksi dihukumkan di mana pembalasan kisos dilakukan, iaitu seperti membunuh dan mencederakan. Menurut Hambali, jika saksi itu mengatakan bahawa dengan sengaja memberi keterangan terhadapnya sehingga orang yang bersalah itu dibunuh, maka kami kembali dari keterangan kami setelah dia dibunuh, kerana mereka yang mana dikembali kesaksian mereka harus dikenakan kisos. Mengikut mazhab Hanafi, tidak dikenakan kisos bagi para saksi kerana mereka tidak meneruskan kepada kerosakan. Hujah mereka yang mengatakan dikenakan kisos adalah saksi yang kembali daripada kesaksian mereka kerana saksi yang menyebabkan membunuhnya atau memotong sebahagian organnya, maka dia diwajibkan dikenakan kisos. Namun pendapat kedua, dia kata jika saksi mengatakan kami melakukan kesalahan dalam keterangan itu, kami mengambilnya kembali, maka tidak dikenakan kisos, namun mereka harus dikenakan bayaran diat. Yang kedua, sekiranya disahkan ada bentuk harta dan orang yang dihukum telah menemuinya, maka harta tersebut tidak akan dikembalikan oleh orang yang disabitkan kesalahan sama ada harta itu masih ada ataupun rosak. Para saksi mesti melakukan sesuatu dan hujahnya adalah bahawa tidak ada kerosakan harta tersebut dari mereka atau pencerobohan dari mereka. Jadi mereka tidak menjaminnya seolah-olah keterangan mereka itu ditolak. Hujah mereka mengatakan bahawa orang yang bersalah telah kembali kepada apa yang telah dia dikenakan denda adalah para saksi dengan keterangan mereka yang mengambil hartanya dari tangannya secara tidak adil, sehingga mereka diminta untuk menjamin kerana mereka yang menyebabkan hartanya itu dihabiskan oleh kesaksian mereka. Jadi mereka harus menjamin apa yang dihabiskan disebabkan oleh mereka. Sekian, terima kasih atas pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.